Assalamualaikum. Untuk subjek ibadah tahun 1, buka muka surat 8, buku teks ibadah untuk kita baca bersama-sama dengan Ustazah. Kita akan pergi kepada unit yang ketiga, iaitu peranan manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama manusia dijadikan adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, manusia wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bermaksud patuh dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap masa dan ketika. Seterusnya mari kita tengok muka surat 9, iaitu peranan manusia sebagai hamba Allah. Apa yang manusia perlu lakukan di atas muka bumi ini? Yang pertama, sentiasa beribadah kepada Allah, iaitu sentiasa berbuat baik. Kalau boleh baca Al-Quran hari-hari, beribadah, melakukan kebaikan. Kemudian, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud tidak mensyirikkan Allah? Iaitu tidak menyembah selain daripada Allah Ta'ala, kerana hanya Allah sahaja Tuhan yang layak untuk kita sembah. Seterusnya, berbuat baik sesama manusia. Tak kisahlah manusia itu adalah orang Cina, orang India. Kita mesti berbuat baik ataupun saling tolong-menolong. Kemudian, menjaga alam sekitar. Sentiasa jaga alam sekitar, jangan berbuat kerosakan. Jangan membuang sampah merata-rata. Kalau terjumpa sampah, ambil, kutip dan masukkan ke dalam tong sampah. Seterusnya, memelihara haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya kita kena jaga haiwan-haiwan dan kita kena jaga tumbuh-tumbuhan supaya bumi ini sentiasa dalam keadaan yang baik. Seterusnya, buka muka surat 11. Kita tengok amalan manusia. Apa sepatutnya manusia buat di atas muka bumi ini? Kita tengok yang pertama, semua amalan baik manusia adalah ibadah. Semua perbuatan kita yang baik, kita tolong orang, kita bagi sedekah pada orang, kita bantu orang yang susah, semua itu adalah ibadah. Contoh amalan baik atau ibadah ialah belajar, menggosok gigi, solat, bercakap dengan sopan, puasa dan lain-lain. Okey, kita tengok contoh gambar. Contoh amalan baik manusia. Yang pertama, dia tunjuk dia tengah buat apa ni? Dia tengah kutip sampah. Dia jumpa sampah tengah jalan, dia kutip, masukkan ke dalam tong sampah. Kemudian dia tolong orang, bagi bantuan kepada orang yang susah. Kemudian dia solat berjemaah bersama-sama di surau. Tak kisahlah solat jemaah ni, kalau boleh di rumah, boleh buat di rumah. Kalau boleh buat di surau atau masjid, boleh buat di surau atau masjid. Kemudian dia belajar, study baik-baik. Tak perlu pun disuruh oleh mak ayah ataupun guru-guru. Dia ada masa lapang, dia belajar dan juga dia study. Kemudian dia menolong ibu bapa dia. Tolong basuh pinggan di rumah, tolong sapu sampah dan sebagainya. Kemudian dia baca Al-Quran, dia mengaji Al-Quran. Siapa yang ada kelas mengaji tu jangan malas-malas mengaji. Kena mengaji dan juga belajar selalu. Kemudian dia berbuat baik kepada orang tua, iaitu dia menghormati orang tua. Dan banyak lagi amalan-amalan baik manusia yang boleh kita contohi. Untuk tugasan hari ini, buka muka surat 12 dan muka surat 13 di dalam buku teks. Muka surat 12 ni, tandakan right pada amalan baik manusia dan pangkah pada amalan buruk manusia. Okey, kita tengok amalan ni, amalan baik ke buruk. Kita right kalau baik, kalau buruk kita pangkah. Kemudian muka surat 13, lukiskan satu gambar amalan baik yang pernah anda lakukan. Yang pernah kamu lakukan. Amalan baik. Contoh kamu bersedekah ataupun kamu belajar membaca Al-Quran dan sebagainya. Lukiskan di sini. Yang bawah dia ni, lukiskan gambar perbuatan buruk yang mesti ditinggalkan. Perbuatan buruk apa yang mesti kamu tinggalkan? Kamu malas belajar ke? Kamu mencuri ke? Yang mesti kita tinggalkan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.